ambil tahu, tak diberitahu. Pasal kita mengatakan di sini tak ada orang pengembang agama Kristian, di sini tak ada orang ganggu rumah kita, tak ada ganggu anak-anak kita selamat. Tak semestinya. Mereka pergi kampung sekarang ni. Mereka telah menubuhkan satu unit khas, namanya unit mengkristiankan bangsa Melayu. Melayu. Unit mengkristiankan bangsa Melayu. Unit khas. Mana saya dapat daripada mulut teman-teman yang telah pun dikristiankan, orang Melayu. Saudara-saudara, saya haraplah tuan-tuan dan puan, saya nampak masalah ini sangat besar. Pasal apa masalah ini sangat besar? Pasal saya sebutkan anak-anak kita termasuk ibu bapa pandang ringan tentang agama, pandang ringan tentang solat, pandang ringan tentang sembahyang, pandang ringan tentang akidah, pandang ringan tentang syariah, pandang ringan tentang akhlak, pandang ringan tentang masjid, pandang ringan tentang surau. Tuan-tuan bagi tahu saya, di seluruh Kundang ni, di seluruh Tanah Sepat ni, surau mana yang hidup, masjid mana yang hidup, majlis ilmu masjid mana yang hidup? Lebih-lebih satu masjid yang mendengar kuliah maghrib ada 15 orang. Lebih-lebih 15 orang. Dan tidak akan ada anak-anak umur 18 sampai 25 tahun dalam masjid itu. Tak ada. Tak percaya kita tengok. Saya bagi kuliah tak berhenti-berhenti tuan-tuan. Kuliah maghrib, kuliah subuh, kuliah duha. Tak ada. Anak-anak kita tak minat. Ke masjid tak minat setengah anak kita. Sembahyang Jumaat pun tidak. Sembahyang Jumaat pun tidak. Macam mana? Mak bapak tak suruh anak sembahyang. Anak perempuan kita keluar pukul 6, balik pukul 2 pagi bersama boyfriend dia. Mak bapak tak tanya. Besok pagi sarapan bersama tak tanya pun. Engkau pergi mana? Engkau sembahyang kat mana? Engkau singgah di mana? Engkau pergi dengan siapa? Kenapa balik pukul 2 pagi? Tak tanya pun. Inilah yang berlaku. Saya tak bercerita panjang dekat. Tapi saya nak sebut tentang cabarannya. Bahagian yang kedua ceramah saya ini cabaran. Cabaran yang pertama tuan-tuan dan puan ialah cabaran tentang keadaan masyarakat kita masa kini. Siapa kita nak harapkan? Harapan mesti semestinya kepada yang namanya orang yang akan memegang tampuk pemerintahan negara. Harapan, itu harapan kita. Siapa yang boleh tuan-tuan? Siapa yang boleh membawa tampuk pemerintahan negara? Orang-orang yang mempunyai akidah, orang-orang yang patuh kepada syariah, orang-orang yang mempunyai standing atau kedudukan akhlak moral yang tinggi. Siapa? Ambil persoalan akidah, persoalan akidah. Saudara, saya nak sebut Pakatan Rakyat, dalamnya ada DAP, dalamnya ada PKR, dalamnya ada PAS. Ambil persoalan akidah. Boleh ke PAS buat Islam dalam Pakatan Rakyat? Saya nak tanya orang kampung Kundang ni, boleh tak tidak PAS menegakkan Islam asasnya akidah dengan mereka bergabung dengan DAP dan PKR? Boleh ke tak boleh? Tak boleh. Pasal apa tak boleh? Ketua umum kepada DAP namanya Karl Singh. Kalau kamu nak buat Islam, kalau kamu nak buat negara Islam, kalau kamu nak menjalankan hukum hudud yang ahli syariah, kalau kamu nak bermoralkan moral yang berdasarkan agama namanya akhlak Islam, langkah mayat aku dulu. Tuan-tuan bayangkan, langkah mayat aku dulu. Apa artinya? Jangan sekali-sekali. Apa artinya? DAP tidak sekali-kali mengizinkan. Apa artinya? DAP menutup terus pintu kepada pelaksanaan Islam, pengenalan syariah, pelaksanaan hukum hudud. DAP tidak berserta bersama-sama dengan kehendak kamu. Apalagi DAP kata, atas nama pakatan, kami tak mau lihat kamu menggunakan nama Islam. Akhirnya negara Islam sekarang digugurkan, Islam yang menjadi negara berkebajikan. Kita bayangkan macam mana orang PAS, saya nak bertemu teman-teman PAS,
Saya presiden PAS selama 6 tahun berturut-turut. Saya berjudai PAS selama 8 tahun berturut-turut. Saya cakap ni bukan petik daripada langit. Saya cakap penuh dengan tuan pengalaman dan ilmu dan pengalaman sedikit dalam mengurus parti kita di negeri Selangor ini. Datangan Al-Fadhil Ustaz Hasan Basri Muhammad yang akan mengambil tempat saya sebentar nanti, insyaAllah. Di dalam perkataan ada DAP. DAP tak mau Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, PKR mau Islam? Tak ada. PKR sekarang 40% orang bukan Islam dalam PKR. Dari segi pimpinan PKR 40% orang bukan Islam. Ada yang pimpinan Islam pun tuan-tuan buat. Pimpinan nomor satunya yang saya gelarkan sebagai kepala ketapi, pimpinan nomor 1 kepala ketapi dalam PKR dan juga ketua pembangkang Pakatan Rakyat, tuan-tuan dan perempuan, dia nak bawa satu agama baru kepada Malaysia ni. Agamanya namanya religious pluralism, pluralisme agama. Serius tuan-tuan. Dia nak bawa satu agama namanya agama pluralisme. Apa agama pluralisme? Agama yang menganggap semua agama itu sama saja. Tak ada agama yang lebih tinggi daripada agama yang lain. Islam sama dengan agama samawi yang lain. Islam sama dengan agama bikinan manusia. Islam sama dengan agama berdasarkan wahyu. Islam sama dengan agama yang berdasarkan bikinan manusia. Semua boleh masuk syurga. Dia kata semua boleh masuk syurga. Peminum arak boleh masuk syurga, penjudi boleh masuk syurga, penzina boleh masuk syurga, pengkhalwat boleh masuk syurga. Yang jumpa isteri orang pukul 3 pagi dalam bilik di hotel boleh masuk syurga. Pelewat pun boleh masuk syurga. Saudara, macam mana kita? Itu dalam PKR. Satu lagi agama yang dibawa oleh mereka namanya religious liberalism, liberalisme agama. Agama ini di Eropah tuan-tuan, tetapi yang baru semarak di timur ini ialah di Indonesia. Terutama di zaman Gus Dur. Gus Dur kan presiden yang mata tak nampak juga. Itu Gus Dur. Dialah yang bawa agama. Agama namanya agama liberalisme agama. Apa dia? Mak Kristian, bapa Islam, boleh kahwin. Anak ada 4 orang. Boleh pilih. Nak jadi Kristian nombor 1 boleh, nombor 2 nak jadi Buddha boleh, nombor 3 nak jadi Hindu boleh, nombor 4 nak jadi agama, dia tidak memilih mana-mana agama pun boleh. Boleh hidup satu rumah. Hindu boleh kahwin dengan Islam, Islam boleh kahwin dengan Buddha, Buddha boleh kahwin dengan Kristian. Itulah di Indonesia sekarang ini sedang berlaku, berleluasa di Indonesia. Dan itu akan jadi bahan dekat sini. Sebab ketuanya ada di sini. Ketuanya siapa? Kepala ketapi itulah. Saudara-saudara, macam mana kita nak mengembangkan Islam, tuan-tuan? Mengembangkan Islam. Nanti Ustaz Hasan suka menyetupkan dia. Kepala ketapi ini, ketua pembangkang dalam Pakatan Rakyat dan ketua umum kepada PKR, penasihat kepada PKR, memegang satu pahaman tentang Israel. Saudara, dengan satu interview dengan Wall Street Journal namanya, satu majalah, satu akhbar daripada luar negara, terbitan di sana di New York di sana. Saudara-saudara, menceritakan bagaimana dia meminta seluruh masyarakat dunia, masyarakat Islam dan tidak Islam dunia, mari kita bersama-sama membantu untuk mempertahankan supaya Israel dijamin selamat. Masyarakat dunia kena jamin keselamatan Israel. Kuasa-kuasa besar kena jamin keselamatan Israel. Negara-negara Islam kena jamin keselamatan Israel. Orang-orang Islam diajak oleh kepala ketapi untuk membantu mempertahankan keselamatan Israel. Bayang tuan-tuan, bayang pendirian dia tuan-tuan. Kenapa kita menentang? Israel diwujudkan pada tahun 1948. Ambil bumi Palestin,
buang orang Palestin. Tahun 1948 mereka membunuh 754,000 rakyat Palestin yang dibunuh pagi, petang, siang, malam, yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda, ulama-ulama. Habis dibunuh. Nama gerakannya ialah ethnic cleansing, pembunuhan beramai-ramai untuk menghapuskan satu etnik, namanya orang-orang Palestin, menghapuskan orang Palestin. Apa lagi mereka buat? Daripada tahun 1948 sampai sekarang ni tuan-tuan, penempatan orang Palestin dibedil. Hari-hari satu masa dulu dibedil. Dengan meriam peluru berpandu mereka bedil. Orang perempuan mereka bedil, orang laki-laki mereka bedil, ulama mereka bedil. Seorang ulama, dua ulama, tuan-tuan, ramai lagi ulama, namanya Syekh Ahmad Yasin, yang buta, yang tak boleh berjalan, disuruh dengan kereta suruh. Selepas menaikkan fardu subuh, sembahyang subuh, balik ke rumah, dalam perjalanan ditolak dengan kereta, roda 3, kereta kursi roda tu ditolak begitu, buta dia. Peluru berpandu Israel betul-betul ditujukan kepada kepalanya, mengenai otaknya, bersepai otaknya. Kita nampak gambar pembantu-pembantunya menghimpunkan otak-otak Syekh Ahmad Yasin. Bayang tuan-tuan, Syekh Ahmad Yasin, penghafaz Al-Quran, penghafaz hadis, pakar-pakar syariah, pakar akidah, buta, tetapi batanya celik, hatinya celik, mencelikkan seluruh masyarakat Palestin, seluruh masyarakat dunia. Dibedil peluru berpandu oleh Israel. Selepas itu penggantinya Dr. Abdul Aziz Rantisi pun dibedil, mati. Tuan-tuan, untuk menyambung hidup orang Palestin, tuan-tuan, di Gaza buat jalan tikus namanya. Jalan tikus macam terowong begitu, menembusi sampai kepada bumi Mesir. Anak-anak umur 5 tahun, daripada umur 5 tahun pegang cangkul tuan-tuan, nak bina terowong, pegang cangkul bina terowong tu. Pagi, petang, siang, malam, bina terowong. Untuk apa terowong? Disitulah nak dapatkan minyak masak, disitulah tempat lalunya gandum, disitulah tempat lalunya roti, disitulah tempat lalunya minyak masak, minyak gas, disitulah tempat lalunya gula, disitulah tempat lalunya kopi, disitulah tempat lalunya susu anak-anak yang baru lahir, disitulah tempat lalunya bahan-bahan untuk kesihatan, untuk perubatan orang-orang Palestin. Dibom habis, dibom dengan satu bom yang boleh mengorek, tuan-tuan. Bom tu hasilan daripada Amerika, jatuh, dikorek. Saudara, memperkosa anak-anak orang-orang Islam, ibu-ibu diperkosa, anak dara diperkosa, budak-budak sekolah diperkosa oleh tentera-tentera Israel. Hari-hari tembak-tembak, menembak hari-hari. Kita tak boleh jamin, orang Palestin tak boleh jamin. Petang-petang bersama dengan isteri, suami dan anak-anak untuk minum-minum petang. Besok tuan-tuan, tanpa suami, ibu dan anak saja yang minum petang. Suami sudah terkorban oleh peluru berpandu daripada Israel. Begitulah suasananya. Tiba-tiba kepala ketapi kata, marilah wahai masyarakat dunia, marilah wahai masyarakat Melayu Islam dunia, marilah pemimpin-pemimpin dunia, kita bersatu padu membantu memperlahankan Israel daripada serangan-serangan kuasa luar, menjadikan Israel dapat bertapak, dapat terus bertapak di bumi Palestin. Bayang tuan-tuan, Masjidil Aqsa dikuasai mereka, Baitul Maqdis dikuasai oleh mereka. Macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan, tidak sanggup tuan-tuan nak teruskan? Tuan-tuan sanggup nak tengok Perdana Menteri daripada kumpulan ini? Tidak. Saya nak tanya teman-teman di kampung Kundang ini, tuan-tuan sanggup tak mempunyai Perdana Menteri dipimpin oleh manusia kepala ketapi seperti ini? Tidak. Tolong tuan-tuan, tolong. Tuan-tuan, kalau tak betul saya cakap, tuan-tuan bacalah banyak tulisan-tulisan, terlalu banyak tulisan-tulisan. Bukan saya reka-reka tulisan ini. Apa yang saya sebutkan ini semua fakta-fakta. Saya tak ada masa. Kalau tidak, saya boleh berikan satu fakta. Itu yang akidah dan syariah. Bayang tuan-tuan dan perempuan, saya nak mengatakan tuan-tuan, kita tidak boleh izinkan kumpulan-kumpulan ini. Tak boleh izinkan kumpulan-kumpulan ini. Wahai teman-teman saya orang PAS, teman-teman saya pimpinan PAS, teman-teman saya ulama-ulama PAS, mari kita bersama-sama melihat dengan kacamata yang tegang dan benderang
Tak ada sebab lagi kita mesti berada, teman-teman PAS berada dalam Pakatan Rakyat. Nak bersekongkol dengan apa? Pasal apa? Dengan DAP. DAP dah jelas-jelas tak bawa Islam. Nak tegakkan negara Islam macam mana dengan DAP? Adakah itu pilihan yang tepat? Sampai sekarang ni, tuan-tuan baru dengar 4 hari yang lepas, 3-4 hari yang lepas, salah seorang daripada pimpinan PAS pusat mengatakan dalam satu wacana yang dikatakan bahawa PAS bersedia untuk menerima timbalan presidennya daripada orang-orang yang bukan Islam. Kau cuba bayangkan ini, tuan-tuan. PAS bersedia menerima jawatan timbalan presiden daripada mereka yang bukan Islam. Siapa mereka ini? Inilah yang saya namakan parasit-parasit dalam PAS. Kita kena bebaskan parasit-parasit dalam PAS. Pasal ada parasit lah. PAS masih bersama-sama dengan DAP dan PKR. Pasal ada parasit lah. PAS menjadi kuda tunggangan kepada DAP dan PKR. Malu, tuan-tuan. Saya 3 tahun 11 bulan menjadi ahli Exco Kerajaan Negeri Islam, jaga hal ehwal Islam, adat Melayu, infrastruktur dan kebudayaan awam. Saya rasakan bahananya, tuan-tuan. Saya rasakan bahannya hari-hari. Tengok Melayu semakin terhakis, kuasa Melayu terhakis, milikan harta Melayu semakin terhakis, tanah Melayu semakin terhakis, harta cair Melayu semakin terhakis. Tentang Islam, saudara, bukan terhakis lagi, tuan-tuan. Big no size. DAP dah letak, tuan-tuan, no besar, no, 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 Islam, no, Melayu, no. Bayangkan orang PAS macam mana kita masih dengan mereka? Macam mana, tuan-tuan, mereka melahirkan satu buku jingga untuk Pilihan Raya Umum yang ke-13. Macam manifesto awal mereka, namanya buku jingga. Tak sebut langsung negara Islam, tak sebut langsung akidah, tak sebut langsung syariah, tak sebut langsung akhlak, tak sebut langsung hudud, tak sebut langsung negara Islam, tak sebut langsung sekolah Islam, tak sebut langsung sekolah menengah agama, tak sebut langsung sekolah rendah agama, tak sebut langsung ma'had tafiz, tak sebut langsung penghayatan Al-Quran, tak sebut langsung penghayatan hadis, tak sebut langsung berapa ribu rumah-rumah ibadah namanya masjid surau, mesti didirikan. Tak sebut langsung tentang didikan kepada anak-anak orang Islam, didikan agama anak orang Islam. Tak sebut berapa guru agama yang kita perlukan, tak sebut tentang macam mana kita nak latih guru-guru agama kita. Itu buku jingga. Sebab itu Menteri Besar Kedah mengatakan, saya tak kisah apa buku jingga. Buku jingga bukan Quran. Itu yang menyebabkan Menteri Besar Kedah sekarang ni, tuan-tuan, sudah dikurangkan kuasanya oleh PAS. Pasal Menteri Besar mempersoalkan buku jingga itu. Tuan-tuan, bulan Ramadan yang lepas, Menteri Besar dan Exco buat satu keputusan di Kedah. Apa keputusan yang telah dibuat? Bahawa sepanjang bulan Ramadan, saudara, kelab-kelab malam, pusat-pusat hiburan diminta menghentikan operasi buat seketika bagi menghormati Ramadan. DAP ada wakil seorang saja, tuan-tuan. Oh, mengamuk DAP. Disambut pula dengan DAP pusat, mengamuk DAP pusat. Apa jadi? Dalam mengamuk DAP pusat, mengamuk DAP di Kedah, mengamuk DAP, PAS pusat mengeluarkan satu kenyataan membatalkan PAS pusat yang dikuasai oleh parasit, membatalkan arahan supaya pusat-pusat hiburan ditutup sementara dalam bulan Ramadan. Batal. Bayangkan. Di Kedah setengah tempat 90% orang Islam. Dekat Selangor ni tak ada 90% orang Islam, 80% orang Islam pun tak ada. Mungkin ada 78% orang Islam. Keseluruhannya orang Islam di sini 50-50.
Mungkin 51 Islam, 49% orang bukan Islam. Mungkin 51 orang bukan